Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa uswatil hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Shalawatullah wa salam ala hadhihi an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وصرفنا مع دولة الجبال سبحنا كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا موسى وهارون يا إبراهيم يا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وفضل ملك والراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين من حفظ المرسلين وإمام المتقين ورحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah dan Allah panjang umur kita. Karena di pada umur itu suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita sambung lagi kita ini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ilmihi ya rahim ya rabbal alamin. Al-fasl al-'ashir fi ar-riya'i. Al-fasl al-'ashir fi ar-riya'i. Mula-mula fasal yang ke-10 ialah pada menyatakan riya'. Jadi bab yang ke-10 ni itu pada menyatakan riya'. Maknanya bab yang ke-10 yakni yang terakhir bersifat mazmum yang dinakal Imam Ghazali 10 ni. Yang ke-10 ni dapat pelihara 10 ni alhamdulillah dah. Sebab tu Imam Ghazali nakal kita mana-mana pun bagi ilmu tasawuf 10 ni. Jaga diri yang terakhir ialah riya'. Riya' ada pun riya' yang kita telah sebut sebelum ini mengenai perkataan bahawa iaitu nak memperlihatkan amal dia, Quran, orang lihat. Maka iaitu dinamakan dia syirik yang khafif, syirik yang tersembunyi. Lagi dijemaah segala ulama haram akan haramnya, lagi dicela oleh syarak. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Artinya, maka binasalah orang yang sembahyang yang lupa mereka itu dalam sembahyang mereka itu, yang melihat mereka itu akan sembahyang mereka itu akan orang, supaya dipuji oleh orang dan supaya dibesarkan oleh orang. Jadi yang mana syirik khafi, syirik yang tersembunyi yang dikatakan salah satu jihad juga. Jihad di Palestin, cara di Palestin. Jihad lawan musuh. Iaitu musuh-musuh Allah. Adu Allah. Mereka itu musuh-musuh Allah. Maka salah satu jihad yang berpanjangan adalah jihad hawa nafsu. Yang mana kita sudah tahu bagaimana Rasulullah SAW balik ke medan Badar Umrah. Lalu Rasulullah mengatakan selepas ini ada jihad lagi. Kejut para sahabat. Kerana medan Umrah ini, iaitu Badar Umrah ini sangat besar. Lawan kafir kufar munafik Mekah. Tapi Rasulullah kata ada jihad lagi. Ialah jihad ahli nas, iaitu
kamu bermujahadah jihad melawan hawa nafsu. Ini membuat sifat-sifat yang tidak baik yang diketahui sebagai syirik khafi, yaitu riya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah Allah nyatakan fawaidul musallin, celaka bagi orang yang sembahyang, yaitu alladzina hum, itu mereka itu orang yang mereka itu ialah sembahyang mereka itu lalai, sembahyang tapi lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak suka buat sesuatu pekerjaan untuk dia tapi lalai. Jadi seolah-olah mensyarikatkan Allah, bersekutukan Allah. Sedangkan Allah itu fa inna Allah 'ala syuraka 'ala syirik. Sedangkan Allah ini terkaya daripada perkongsian yang di dalam mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ni bersekutukan Allah, bersyarikatkan Allah, berkongsikan Allah dengan makhluk Allah itu sendiri, maka Allah murka, sehingga Allah menyatakan wawailu, celakalah bagi orang sembahyang lalai daripada Allah. Dan tak cukup itu lagi, alladzina hum yura'un, dan mereka itu bila mereka sembahyang mereka nak menunjuk riya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini setengah daripada sifat-sifat orang munafik yang sudah kita ketahui. Itu orang munafik ni idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa yadhkuruna Allah illa qalila. Allah di dalam surah An-Nisa 2-3 sifat orang munafik. Mereka itu ialah bila mereka sembahyang mereka itu alladzina innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah. Bila mereka ni sembahyang qamu kusala, mereka malah buat ibadah, buat sembahyang malah, tapi bab lain dia rajin, buat ibadah dia malah. Itu sifat orang munafik. Na'udzubillah. Yura'una an-nas, dan bila wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas. Allah menyatakan Al-Quran sifat mereka itu lagi ialah yura'una an-nas. Mereka buat ibadah, betul-betul ibadah pada Allah. Mereka nak menunjuk pada orang, nak suruh orang lihat, nak suruh orang kata dia yang bagus, baik. Maka ini salah satu orang munafik. Dan wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan dia mengingati Allah sangat sedikit. Orang munafik dia ingat Allah ini sedikit sangat. Berbeza dengan orang mukmin. Salah satu Sayyidina Ali dalam Allah wajah menyatakan perangai orang mukmin ialah mereka itu sentiasa mengingati Allah siang dan malam, susah dan senang. Mereka sentiasa ingat Allah. Sayyidina Ali dalam Allah menyatakan dalam kata-kata hikmahnya 3 sifat orang munafik, orang mukmin. Mereka itu tidak menyakiti saudaranya. Mereka tidak menyakiti saudaranya, dan mereka sentiasa tengok saudaranya belah kasihan. Itu perangai orang mukmin. Yang kedua, perangai orang mukmin, dia tidak akan bersahabat dengan pemimpin yang saleh. Itu perangai orang mukmin. Karena akhlak orang mukmin, Sayyidina Ali menyatakan yang kedua, mereka tidak bersahabat dengan pemimpin yang saleh. Mereka tidak akan bersahabat. Itu. Dan sifat mereka lagi ialah orang mukmin, mereka ini sentiasa di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Itu antara ciri-ciri orang mukmin, perangai orang mukmin yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Qala musannif rahimahullahu taala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aqwa ma akhafu alaikum asyirku asghar. Ila wa ma huwa qala riyahu yaqulu Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah lil mura'in idza jaza al-ibada bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'un
fanzur hal tajidu na'indahumul jaza. Itu indahumul jaza, bahasanya indahum, tapi oleh kerana lam di hadapan mati, jadi dihidupkan min, iaitu indahumul jaza. Tak boleh baca iaitu indahumil jaza. Ada sebab dia isim munfasil. Munfasil ni maka dhamir munfasil tua anda anti itu maka tak boleh berhubung dengan tempat lain. Dia kena atas juga. Indahumul jazaa, artinya yang terlebih aku takut, barang aku takut atas kamu itu syirik asghar. Maka semua orang, ini sahabat Nabi SAW, aku syirik yang asghar itu ya Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW beriak, lagi akan firman Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla pada hari kiamat kelak, bagi sekalian mereka yang dia apabila ibadah seakan segala hambanya dengan segala amal mereka itu, pergilah kamu, idhabu ila alladhi kuntum tura'un, pergilah kamu kepada mereka yang ada kamu lihatkan akan amal kamu akan dia, maka kamu pilihlah adakah kamu dapat pada mereka itu pahala yang dijadikan balas segala amal mereka dan amal kamu. Jadi Nabi SAW mengatakan, badan yang aku takut di atas umatku, badan yang terlebih aku takut, badan yang ditakuti akan kamu itu, mana itu syirik asghar, itu syirik khafi. Asghar panggil, khafi pun boleh panggil juga. Banyak Rasulullah takut pada umat ini banyak. Rasulullah sentiasa bimbang terhadap umat dia banyak. Ini antaranya bila syirik khafi. Karena syirik ini, riya ini, dia membatalkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadat mereka itu jadi hazatan mansura. Yang kita telah ini bagi orang kita yang salih ini, yang kita nak jalan halau kita ni, kita lebih mengutamakan pandangan Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pandangan siapa yang ada syirik khafi ya, maka amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan lain seperti Ibnu Hajar menyatakan tengok pada mana, besar mana. Lalu kerana Allah juga, kerana manusia juga, maka sekadar itulah mereka dapat. Jadi bagi mereka yang nak berjalan hati kalau tidak nak dekat dengan Allah, bila-bila lagi suasana zaman sekarang berbagai-bagai bentuk pujian yang Allah memperlihatkan tanda-tanda hari kiamat, maka Imam Nawawi dan Syarah hadis Nabi SAW menyatakan seseorang itu kena usaha sebelum bertemu dengan Allah, itu hendaklah dia sentiasa iaitu usaha membuang sifat-sifat riya ini. Sifat ini sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang diajar Rasulullah, dan ada iaitu Rasulullah sebut dalam hadis lain bila seorang sahabat Rasulullah menyatakan qadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas ittaqu hadzal shirka fa innahu aqfa min nabiyyil nar. فقال له ما شاء الله أن يكون كيف نلقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله. قالوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بشيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. Kita terbaca hadis ini hamba Allah tu pernah juga tanya saya bagi ayat ni lah hadis Nabi SAW ni. Siapa yang biasa makan roti canai kat Usila tu, ada kedai Usila tu, kedai canai situ, dia token dia tu nama Bodin, mana dia meninggal, dia guna Allah SWT letakkan dia tempat orang soleh. Di Daudin dia satu hospital tu ada orang soleh,
Sekolah main dulu baru itu boleh tak ada kita nak tak dosia tak di sini medan daya atas tepi itu kedai orang yang ramai orang situ itu malam baru dia tolong pergi di hospital ni itu satu hospital ni enggak jadi jenazah di masa ada hospital lagi dalam pagi ni enggak hospital jenazah dia itu so orang namanya di usia tu jadi nak ceritanya dia selalu ada sesuatu yang terjadi dia selalu tentang untuk membuat sifat-sifat ni sifat-sifat yang baik ni dia salah satunya antara dia antara saya kongsilah dia berkaitan dengan doa ini dia ada Rasulullah Allahumma inna na'udzubika min an nushrika bi syai'in na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam dalam maksud ada maksud itu jadi dia beritahu saya alhamdulillah sudah dia buat amal ni sudah dia baca ataupun orang selalu baca maksud tu dulu masa di sila dia selalu ada kata-kata ikuti belajar baca maksud biasa datang lah dia baca maksud besok pagi itu datang biasa di sila dulu jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala disayang dia semua dia Allah Taala sayang dia dia solat seperti kerana kat situ orang panggil dinding orang panggil poting-poting musila orang di sana maknanya kita boleh jam seorang orang dua pada lagi dua kali itu lagi kalau kita nak dia balik kat mama tu lagi ini dah jaya tu jadi nantinya dia salah satunya yang selalu baca kita baca doa ni alhamdulillah tu banyak lagi lah bahkan bukan di kalangan saja di kalangan para ulama-ulama dulu pun para ulama dulu bila orang tanya dia dia kata baca alhamdulillah yang mana Nabi SAW ketika dalam Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu dia kata qala suatu hari Rasulullah berkhutbah memberi suatu pedangan Rasulullah kata wahai ya ayuhan nas wahai manusia takutlah kamu jauhilah kamu syirik yakni dia kerana ia lebih halus daripada langkahan semut yang kecil kata Rasulullah dan bila itu salah seorang di dalam para sahabat timbul perasaan nak tanya ya Rasulullah bagi itu kaifa nanfihi wa akhfa min nabil nam ya Rasulullah bagaimana kami mungkin untuk menjauhi daripada langkahan semut yang kecil sedangkan dia lebih halus daripada langkahan semut macam mana kami nak tahu ni tu Rasulullah kata jangan kamu berjaga-jaga dengan syirik takut pada jauh dari syirik dia ni kerana dia berumpama lebih halus daripada langkahan semut kita tengok halus sungguh tak nak tengok payah nak pegangkan dia tu kita tengok kita zoom tu tak nampak kaki kau tu pun tak jelas lagi maka begitulah syirik khafi ni syirik riak ni dia masuk senyap-senyap slow bila begitu maka kata Rasulullah bila sahabat tanya begitu Rasulullah kata kul kata olehmu sekalian yaitu Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bi syai'in na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu kita baca di dalam surah ini atau nama seorang pun Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bi syai'in na'lamu wa nastaghfiruka lima la a'lamu tapi doa ini masyhur digunakan dengan doa doa kami sebab kata ulama kita bukan doa untuk kita saja tapi kita doa juga untuk ahli keluarga kita doa keluarga kita doa juga maka sebab itulah para ulama dibaca doa ini secara domain saja Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bi syai'in na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu ya Allah sesungguhnya aku minta berlindung daripada syirik yang sesuatu syirik yang aku tahu wa nastaghfiruka lima la na'lamu dan aku memohon keampunan kepada engkau daripada syirik yang kami
Anda ketahui, kami dah tahu dah sejauh tiba-tiba mari sifat dia. Maka kita cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sifat dia cepat astagfirullahaladzim. Cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita perlu puasa dan molek. Ane doa ni molek dah. Ane doa ni molek. Jadi salah satu untuk kita minta Allah pelihara kita dari sifat-sifat yang tidak baik dalam buat ibadah, kena hujan, panas dan sebagainya. Kita buat ibadah pernah lelah tiba-tiba kalau ada sifat ini na'udzubillah, maka ibadah kita jadi adalah mansura, jadi sisir ataupun pandangan macam menyatakan dapat sekadar kita niatkan Allah dan kerana manusia pun ada juga. Kita tahu ni sedangkan ibadah ni seperti mana disebut dalam hadis ni, kita nak tuntut pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah itu salah satu doa Allah minta na'udzubika min an nusyrika bi syai'in na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu doa yang kali dalam surah ada. Jadi bila itu para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa syirik asrar itu? Rasulullah mengatakan dia sifat dia ni. Lagi berfirman Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, bagi sekalian mereka yang ria apabila dibalaskan atas segala hamba-Nya dengan segala amal mereka itu, bila Allah pegang Allah pada pahala-pahala yang manusia fikir datang dunia dulu hebat-hebat, ada orang yang dapat begini, ada orang dapat pahala syuhada, ada orang dapat pahala buat amal soleh, ada orang dapat pahala itu, pahala ini, berbagai bentuk pahala. Allah janji datang dunia lagi kebaikan manusia ini buat begini, Allah beri, maka tiba-tiba berhadapan dengan orang dia. Bila begitu Allah kata izhabu lagi izhabu ila alladhi kuntum turawuna. Itu bila berhadapan dengan orang dia, Allah tak ada kata pergilah pergilah dituntut pahala dengan orang dia. Pergilah. Kamu lihat fanzur hal tajidu indahul jazaa. Maka ketika itu kamu lihat, kamu tengok, kamu titik, kamu perhati ketika itu, adakah mereka itu dapat tolong kamu, adakah mereka itu dapat beri pahala yang dijadikan pada segala amal kamu itu. Kamu tengok dia dapat lagi, maka sudah tentulah dijawab. Itulah Nabi SAW menyatakan hai dalam malaikat juga menyeru, seperti mana Allah menyatakan Nabi Sa'id Abi Fadalah Al-Ansari radhiyallahu anhu wa kana min as-sahabati sami'tu Rasulullah sallallahu idza jama'a Allahu an-nas yawm al-qiyamah yawmin la rayba fihi nada munadin man kana ashraka min 'amalahu billah ahada falyabdu sawbuhu min 'indi ghairillah fa inna Allah aghna asy-syuraka an syirk. Ini kama kata Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, itu dia ni salah seorang daripada sahabat Nabi SAW juga, di mana dia mendengar Nabi SAW bersabda, apabila Allah menghimpunkan segala manusia pada hari kiamat kelak, bila Allah kumpul segala manusia pada hari kiamat kelak yang tiada keraguan padanya, maka berserulah satu penjuru. Ada suara penjuru ni, pada siapa yang menyebutkan di dalam amalnya sesuatu dengan Allah, maka tuntut paliyakduk, maka tuntutlah pahala daripada selain pada Allah. Maka Allah Maha Kaya tidak memerlukan perkongsian di dalam penyusuannya. Jadi Nabi SAW mengatakan Sa'id Sa'id bin Fadalah Al-Ansar, dia orang Ansar nama Sa'id juga, dia menyatakan setengah dia di kalangan para sahabat Nabi SAW juga, yang mana dia menyatakan aku mendengar Nabi SAW bersabda, bila Allah kumpul segala manusia di hari kiamat kelak, hari kiamat kelak manusia semua berkumpul belaka. Bila begitu dengar suara nada munadin, suara yang menyeru, itu malaikat. Mereka kata apa? Siapa yang mensyirikkan Allah dalam amalnya, siapa yang buat amal kerana bukan kerana Allah, bukan kerana Allah, maka fal yudlu tawbuhu min 'indi ghairillah, maka tuntut olehmu akan pahala yang selain daripada Allah, maka kita tutuplah. Dia tak tutup, maknanya hal-hal hina lah. Na'udzubillah min dzalik. Kerana sebab apa? Dia menyatakan lagi fa inna Allah 'adana 'ani syuraka 'ani syirik.
maka sesungguhnya Allah ini terkaya daripada penyusuan. Allah ini dari kursi dia. Sebab Allah ini maha kaya. Bila dia sebut maha kaya, maka tidak ada yang boleh berkongsi dengan dia dalam buat ibadah. Sebab buat ibadah untuk Allah. Bila buat untuk Allah, maka tidak boleh ada perkara yang lain selain Allah. Dan Allah lah yang memberi pembalasan kepada hamba-hambanya. Dan kita tuntutlah, mungkin tuntutlah pahali kepada orang-orang mulia. Na'udzubillah mencari. Kita minta bimbing kepada Allah SWT. Sebab bila mari dia dan hari sifat manusia ni, hati manusia ni dia apa? Dia. Maka sebab itulah bila mari sifat tu cepat-cepat istighfar kepada Allah. Cepat istighfar Allah Subhanahu cepat-cepat balik rumah bisa kata kalau ada mari. Kalau pada mari alhamdulillah buat betul-betul Allah itu anugerah Allah dah. Tapi kalau mari juga mari sikit saja nak masa riak kepada orang tu. Maka cepat-cepat balik, fikir balik, cepat-cepat istighfar kepada Allah. Kerana bukan ini tujuan ibadat untuk Allah. Bukan ini tujuan ibadat ni untuk manusia, tetapi hakikatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang memberi segala pembalasan kepada hamba-Nya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqbalu Allahu 'amalan fihi miqdaru zarrah min riyadi. Artinya hadis ini dikeluarkan Imam Tirmizi, tiada menerima oleh Allah akan amal yang di dalamnya amal sepada semut yang kecil daripada riya, sengsara dan sengsara. Allah Ta'ala dah terima ibadah yang ada bila ada sifat riya ni. Tu ada sifat riya ni Allah Subhanahu wa taala dah terima walaupun sengsara. Kan ini berkongsi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali berpegang kepada hadis ini. Imam Ghazali dia berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sebagian ulama berpegang kepada ayat Allah yang menyatakan siapa yang beramal sengsara kebaikan sengsara dia diperlihatkan. Siapa yang beramal keburukan sengsara dia juga diperlihatkan. Seperti mana kita itu saja. Tapi Imam Ghazali orang bagi ilmu tasawuf nak menjaga kerohanian untuk lebih dekat dengan Allah, maka fahamilah. Itu maknanya faham Imam Ghazali menyatakan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'idu billah atau ista'id billah min jubbil hazmi ila wa ma huwa qala wadin fi jahannam mu'idda lil fuqara lil qura'i. Artinya engkau minta peliharalah dengan Allah Azza wa Jalla dengan jubbil hazan. Maka sembah sahabat apa itu jumbil hazan. Ya Rasulullah, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sungai yang di dalam neraka Jahannam disediakan bagi muradi, yang disediakan bagi orang yang kori-kori yang dia yang dikehendaki dipuji oleh orang akan bacaannya itu, lagunya itu dan barang sebagainya. Jadi antara dalam neraka Allah yang seperti mana Nabi SAW kata kau minta perlindungan dengan Allah daripada satu nama Jumbil Hazm, nama tempat neraka itu sungai. Yang neraka ni banyak tempat. Ini nama tempat ni. Salah satu tempat dalam neraka ni Allah Subhanahu wa taala buat itu bagi para muradi. Lalu para sahabat tanya, apa itu? Semua sahabat Rasulullah katakan ialah sungai yang di dalam neraka Jahannam yang mana disediakan bagi orang yang qori. Dia baca Al-Quran, dia talanun, tujuan dia niat supaya orang kata sedap bacaan dia ni, bagus dia ni, supaya dipuji lagu talanunnya, dengan cara dia letak dia naik turun bukit dan sebagainya, lagu dia tu tak suruh orang puji. Tujuan dia buat ibarat dia mengaji tu. Kalau dia baca untuk sedap, untuk bagi sedap suara, bukan kerana orang itu sunat. Itu sunat daripada sunatullah.
Nabi SAW menyatakan Zainul nas bisautikum, Zainul Quran bisautikum. Ini Imam Tabrani. Rasulullah menyatakan hiasilah suara kamu dengan Al-Quran. Kenapa? Kalau suara kita kasar sedap, misalnya kata, kalau sedap tapi buat hiasi suara juga, buat sedap. Suara sedap, baca lagu tu. Tapi jangan lagu tak apa lagi, makhluk lagu pula. Lagu juga begitu. Maksudnya, biar buat lagu, buat hiasi suara. Itu tak apa. Itu semua daripada sunnah Nabi SAW. Zainul Quran bisautikum, hiasilah suara kamu dengan Al-Quran, kata Rasulullah SAW. Tetapi waktu ini dibaca di taring pori dan sebagainya, Rasulullah puji, Rasulullah kata bahagia panjang, dia hebat dibaca Al-Quran. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Dan lagi riak, kerana yang demikian itulah riak lagi haram. Jadi riak ini adalah haram. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, haqiqatul riya talabul manzilati fi qulubin nas bil ibadati wa amal khair. Kata Imam Ghazali bermula hakikat riya ini, itu iaitu menuntut martabat yang kepujian dalam hati manusia dengan mengerjakan ibadah dengan berbuat segala amal yang kebajikan, yang berbuat demikian itu supaya dipuji oleh orang, atau supaya dibesarkan oleh orang, atau supaya dikasih oleh orang, atau supaya dikatakan orang akan jadi orang soleh dan barang sebagainya. Maka sekalian yang demikian itu haram, lagi dosa besar. Jadi hakikat riya dikata Imam Ghazali ialah menuntut martabat. Dia menuntut martabat. Dia nak tutup supaya makom dia tu di sisi manusia ni lebih naik. Orang tengok dia, puji dia, makom ditutup martabat. Bukan ditutup martabat kemuliaan di sisi Allah. Kalau dia tutup martabat di sisi Allah, dia tidak akan ada sifat-sifat gini. Ni dia tutup, dia nak cari kemuliaan martabat manusia ni, dia lihat, ditunjuk, dibuat haji, ibadah lah, buat sembahyang, Allah betul ni. Na'udzubillah min zalik, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ibadah supaya manusia dan hati manusia kata patuh dia ni, dia nak gitu, dengan segala berbuat segala amal kebajikan, yakni yang demikian itu supaya ni ilah dia ni. Tujuan apa dia tunjuk amal kepada orang ni? Tujuan apa dia buat ibadah itu, ibadah ini? Tujuan apa dia buat kebaikan itu, kebaikan ini? Supaya dipuji oleh orang, supaya orang dia bagus lah, baik diri, aktif ibadahnya, supaya dibesarkan oleh orang kagum, supaya orang kagum dia hebat diri, bagus hebat, orang kagum diri, dan supaya dikasih oleh orang, supaya orang kasih oleh dia, orang kawan dengan dia ni hati ibadah. Sebab tujuan niat dia itu dalam hati dia. Sebab tu dia riak. Tu yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan begitu juga supaya dikatakan orang dia ni orang soleh dan barang sebagainya. Macam-macam lagi lah penyakit mari itu, supaya orang kata dia ni batu, air, soleh sungguh ni, orang dia ni batu, ibadah ni, tu. Tapi kalau dia buat ibadah, ngaji dan sebagainya, tak ada begitu, alhamdulillah. Rasulullah menyatakan itulah fadlullah, itulah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Bila buat kebaikan itu, kebaikan ini, tiba-tiba itu ada orang puji, maka itu naik kita. Yang kita telah sebutkan sebelum ni, dia buat kebaikan itu, kebaikan ini, tiba-tiba orang kata baku dia ni, baku gini-gini, maka itulah kata Rasulullah, tilkal ajil busyra lil mu'minin. Allah segera dan kita gembira lagi di atas dunia. Kalau kita dapat berita orang puji kita, kadang-kadang kita tak ada niat pun pasal orang puji. Kita amal sunnah Nabi, buat kebaikan itu, kebaikan ini, tiba-tiba orang puji, maka itulah kita gembira kata Rasulullah yang disegerakan di atas dunia bagi orang yang beriman kepada Allah. Allah tulis atas dunia selalu melalui lidah manusia, apatah lagi makhluk Allah yang lain. Mana makhluk lain pun puji juga di doa, makhluk Allah, batu, pokok dan sebagainya, doa juga pada dia. Maka melalui lidah manusia puji dia. Maka dalam bagi dia Allah puji itu, maka dia kembali kepada Allah. Inilah
hada min fadli Rabbi. Ini semua adalah kurnia Allah, aku tidak ada apa-apa. Ini semua taufik Allah, kekuatan pertolongan yang Allah beri pada aku. Maka itu comel. Maka ibadah aku ini comel, hebat. Maka inilah maknanya dia dapat lawan, dapat berpegang dengan hawa nafsu dia. Kalau Ahmad dapat pegang dengan Yahudi dapat menang, lepas itu orang Yahudi itu hati orang ini, maka manusia yang dalam negeri aman, khususnya manusia yang menjalan hati kalau tidak salah satu berpegang dengan hawa nafsu itu percaya membuat amal ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi syirik dan antaranya buang mata itu amal mata tidak. Dalam surah wa'ala Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bi syai'an na'lamu nastaghfiruka mimma la na'lamu. Itu boleh kerana nafsu ini adalah milik Allah, maka kita kena minta pertolongan Allah supaya Allah menjinakkan hawa nafsu dengan segala bentuk ibadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Syahdan ketahuilah dan bahawasanya segala yang menjadi ibadah itu ada kalinya sangat terjadi yang sebagaimana maksud dengan ibadah itu bukan diikuti. Syahdan diikuti di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini menjadi manfaat untuk semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita dan panjang umur kita dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sayyidina bi sinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم